السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ya, kita masih lagi di dalam Perang Badar. Perang Badar yang mana sahabat Nabi SAW yang mana terjebak ataupun masuk menyertai Perang Badar ni, dia mendapat kedudukan yang tinggi. Yang mana saya pernah sebut kat tuan-tuan, kata Rasulullah SAW tentang Habib bin Abi Balta'ah. Hatib ni dia salah seorang yang menyertai Perang Badar. Rasulullah kata, la'allallah ittala ila ahli Badr. Mudah-mudahan Allah melihat pada sahabat-sahabat yang menyertai Perang Badar ni. Faqal, dan Allah berkata, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Buatlah macam mana pun kamu, aku telah wajibkan bagi kamu syurga. Sebab tu dalam sampailah zaman sahabat, zaman seterusnya, ahli Badar ni menjadi rujukan utama para sahabat Nabi, ahli Badar. Baik, jadi kita berada di pembahagian pembahagian inilah tentera, pembahagian tentera dalam peperangan Badar, kekuatan pasukan Islam dan pembahagian ketua. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni, sebelum para sahabat keluar daripada Madinah, maklumat yang dapat, ada Rasulullah hantar dua orang sahabat dia, dan dua-dua ini dijamin syurga. Pertama adalah Talha bin Ubaidillah, yang kedua adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi hantar dia berdua ni pergi selidik, perisik lah, selidik duduk lama sampai di Haura tu. Dia duduk berapa lama? Talha bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid duduk lama, kemudian dapat maklumat tentang tentera ataupun kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kemudian dia masuk Islam lah. Masa ni dia tak masuk Islam ni. Jadi Abu Sufyan dengan 40 orang. Dia ada Abu Sufyan dan 39 yang lain, kiranya dia ada 40 orang, tengah bawa harta yang sangat besar daripada Syam ke mana? Ke Mekah. Dan saya sebut kat tuan-tuan sebelum ni dah, mereka punya budaya, mereka bawa barang Mekah ke Syam, jual di Syam, dapat duit banyak, beli barang Syam. Sebab Syam ni maju masa tu, di bawah Rom. Jadi barang-barang yang maju lah, barang-barang negara-negara moden lah tuan-tuan, gitulah. Bawa balik ke Mekah, lebih kurang 1000 km lebih tuan-tuan. Balik naik unta pula tu. Jadi dalam perjalanan dia balik tu, maka dapat maklumat depa ada satu bawa harta sebanyak unta ada 1000. Unta ada 1000. Nilai harta yang dibawa, kita kata unta sekarang lebih kurang seekor 7,000 lah kot, kita kata ringkas lah tuan-tuan. Kalau 7,000 dah 7 juta nilai dia. Harta ada 5,000 dinar. Jadi 5,000 dinar ni, 1 dinar lebih kurang 1,000 duit kita tuan-tuan sekarang. 1,000 lebih tuan-tuan, kita kata 1,000 lah. Dah 5 juta lah tuan-tuan. 8 juta campur dengan 5 juta lebih kurang 13 juta. Itulah nilai harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan dia pun tak ramai, ada 40. Maka Rasulullah dan para sahabat dia pun menggerakkan tentera nak menghadang kafilah dagang ni lah. Diizinkan. Sebab apa? Ini adalah kafilah dagang musuh-musuh Islam
yang mengancam untuk menyerang umat Islam. Mereka hancam berkali-kali lah, dan mereka membuat mereka punya rompak ternakan di Madinah. Jadi mereka ni musuh. Rasulullah tak hadang orang kafir yang lain, yang ni je, kafir Quraisy, sebab kafir yang mengancam kekuatan Islam di Madinah. Itu yang nak menyekat kafilah dagang tu. Baik, jadi bila dia keluar, dan Rasulullah waktu nak keluar ni pun Rasulullah tak wajibkan. Rasulullah tak wajibkan semua sertai. Siapa nak ikut, siapa tak nak ikut terpulang. Sebab tu sahabat Nabi ada beribu, tapi yang ikut tak ramai. Lebih kurang dalam 313, 317 lingkungan tu lah. Sebab Rasulullah tak wajibkan. Sebab apa? Sebab maklumat yang dapat, mereka hanya ada 40 orang sahaja. Nah, 40 orang. Dan mereka juga ada harta, tidak ada tentera. Jadi sahabatnya ikut tak ramai lah. Dipanggil, saya sebut kat tuan-tuan dah sebelum ni, tanfirun am dengan tanfirul khas. Dua benda tu. Tanfirul am apabila ginilah, bila pemimpin kata siapa nak sertai misi ni, terpulang, siapa nak sertai, di fardu kifayah. Tanfirul khas adalah tanfir yang semua wajib. Antara tanfir khas ni apabila pemimpin wajibkan, hang kena ikut misi ni. Pemimpin tunjuk siapa yang kena ikut misi ni, dia wajib taat selagi mana tak bercanggah dengan Islam. Itu tanfirul khas, wajib. Wajib siapa-siapa yang dikhususkan wajib ikut. Tak boleh dia nak lepas diri daripada dia. Semua wajib. Termasuk juga apabila kalau ada musuh menyerang negara umat Islam, maka wajib semua pertahankan. Tak boleh bila musuh mai serang negara umat Islam, ada orang kata apa pilih lawan, aku nak pergi ngaji pondok Ustaz. Tak boleh. Tak pun nak pergi bertapa kat Gunung Ledang Ustaz. Ini semua haram, berdosa besar. Bila musuh datang menyerang negara umat Islam, wajib kepada seluruh umat Islam mempertahankan negara umat Islam. Baik. Jadi dalam kes ni maka umumlah terpulang, dia bagi kebebasan kepada siapa-siapa nak sertai silakan, siapa yang tak sertai terpulang. Tuan-tuan, jadi ini tanfirul khas. Tanfirul khas, tanfirul am ni semua wajib sertai. Tanfirul khas terpulang pada siapa-siapa yang nak sertai ataupun orang yang diwajibkan. Baik tuan-tuan, kemudian kita tengok sambungan hari ini, kekuatan pasukan Islam dan pembagian ketua. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dar. Kata pengarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat persiapan untuk keluar dari kota Madinah bersama 313 atau hingga 317. Lingkungan itulah khilaf di kalangan ulama perawi. Sebahagian kata 313, sebahagian kata paling banyak ada kata 313, ada kata 314, ada kata 315, paling banyak ada yang kata 317. Lingkungan itulah. Orang berjuang Islam, tentera Islam ni terdiri daripada 82 hingga 86 daripada orang muhajirin. Jadi muhajirin paling ramai. Muhajirin nombor 2 paling ramai. Ini muhajirin, yang ni sahabat Nabi yang berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Ini adalah sahabat Nabi yang paling agung berbanding dengan sahabat yang lain. Jadi muhajirin lebih mulia, lebih tinggi kedudukan bandingkan al-ansar. Muhajirin, jadi ada 82 hingga 86, lingkungan begitulah golongan muhajirin yang sertai perang Badar. Kemudian 61 daripada Aus, kabilah Aus. Aus ada 61. Ketua dia siapa? Sa'ad bin Mu'az. Dan Khazraj ada 170. Khazraj paling ramai. Khazraj ni suku Ansar lah. Ansar kan dia dua suku, Aus dengan Khazraj, dan mereka pun duk perang selalu. Aus dia ada tim dengan Yahudi, Khazraj ada tim dengan Yahudi juga, duk perang. Tapi selalunya Khazraj menang. Sebab Khazraj di suku yang lebih besar berbanding dengan Aus. Cuma ada beberapa kali perang Aus menang. Jadi Khazraj ini suku yang besar. Dan malah kita tahu kan ada satu orang Yahudi yang cukup bukan Yahudi, munafik yang cukup besar. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Dia Khazraj lah. Sebab tu dia agak action sikit lah. Sebab di Madinah tu kira dia suku yang paling kuat. Abdullah bin Ubay dia pada Khazraj. Dan sebelum kedatangan Nabi SAW, Aus dan Khazraj sudah sepakat nak melantik siapa? Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kota Madinah. Bila datang Rasulullah tu yang dia sakit hati tu, dengki lah.
dengki sampai ke sudah dia jadi munafik. Baik. Jadi Khazraj ini ramai, ada 170 Khazraj. Sebab dia pun suku yang besar di kota Madinah. Baik, kemudian dia sama-sama Arab ni tuan-tuan. Kalau kita baca nasab ni, Aus Khazraj ni nasab dia bertemu kat Tok Nek tu pun nanti bertemu. Tok Nek dia pun bertemu sama Quraisy. Quraisy ni ada banyak suku. Bani Umayyah, Quraisy, Bani Hashim, Quraisy, Bani Abdul Manaf, Quraisy, Bani Makhzum, Quraisy, Bani Adi, Quraisy. Banyak Quraisy. Kenapa? Sebab Tok Nek dia apa ni? Bani Bakar, Bani macam-macam suku ni, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Tamim, apa semua ni, Bani Tayyib. Dia pun punya suku ni, orang Arab dia ingat nasab, dia ingat semua. Suku dia pun ni bertemu di seorang lelaki dipanggil Quraisy. Itu panggil Quraisy. Dan mereka ni bangsa yang paling besar. Pasal apa? Quraisy ni banyak kahwin, banyak anak. Banyak kahwin, banyak anak, banyak nah. Macam kita tengok inilah orang Mongol kan. Mongol pasal apa banyak orang nama Khan kan. Khan ni asal daripada Mongol. Khan sampai di Malaysia pun ada nama Khan. Dia Mongol. Tapi lah ni sampai di India ada nama Khan, di Pakistan ada nama Khan, merata dunia nama Khan. Pasal Mongol ni dia memang banyak isteri. Mongol. Dan dia banyak anak. Maka banyaklah tempat dia di Turki pun banyak bangsa Mongol daripada tanah silah dia tu. So banyak isteri dan banyak keturunan. Itu yang nama Khan ni asal daripada Mongol. Sampai kawan saya seorang nama Khan juga duduk kat Selangor. Mongol juga lah kot. Tapi macam mana boleh sampai ke Selangor? Jauh dia cukup tu. Mongol juga kan. Tapi muka dia memang ala apa Hindustan sikit lah. Dia ada kaitan sana. Tapi nak cerita ramai lah keturunan dia tu. Nah, Quraisy pun sama. Dan bahasa dia pun lain. Slang Quraisy lain. Bani Adi lain, slang Bani Hashim lain. Slang Quraisy. Quraisy dia ada slang dia. Khazraj ada slang dia. Lain-lain bangsa ni semua ada slang dia. Aus ada slang masing-masing lah. Slang masing-masing tuan-tuan. Macam kita orang tuan-tuan. Kita ada Melayu Kedah, Melayu. Kita ada Melayu Kelantan, kita ada Melayu Terengganu, kita ada Melayu Banjar. Banyak orang kalau disebut hang Banjar ke Melayu, aku bukan Banjar, aku Melayu. Seolah-olah Banjar bukan Melayu. Banyak tu Melayu lah, Melayu Banjar. Ni kita panggil rumpun Melayu tuan-tuan. Rumpun Melayu ni besar ni, sampai ke mana tu? Si Filipin, Kemboja, luas. Selatan Thai, luas. Itu rumpun Melayu. Kalau ikut dulu ribu-ribu tahun dulu, dia ada dua campur. Dia apa? Satu Melayu Austronesia, satu dia apa benda lah. Melayu laut, Melayu darat, dua. Tapi lain bila duduk tempat lain, slang lain lah. Betul tak? Mesti lain. Terengganu Kelantan dekat je, slang lain. Besut walaupun Terengganu, slang Kelantan. Betul tak? Besut slang lain. Dia slang lain lah. Baik, dia lain orang dia ada slang lah. Nah, slang Kedah dengan Perlis dekat tapi lain slang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhati lain sikit. Penang Kedah orang kata bunyi utara, bukan. Penang lain. Saya dengar betul Penang yang duduk dekat-dekat laut lain dengan Kedah, bunyi dia slang lain. Walaupun Melayu duduk tempat slang lain-lain, walaupun satu rumpun, rumpun Melayu. Tapi kalau kita ni ingat nasab kita ingatlah Banjar, Jawa, Minang, Bugis, daerah lah bangsa apa pun mesti akan bertemu di satu tok, mesti. Tapi kita ni tak apa nak ingat nasab, betul tak? Tak macam orang Arab, memang mereka nasab ni ingat semua dalam kepala dia sampai hari ni. Cukup jaga nasab tu. Sebab tu nak nikah dengan orang Arab, kalau Arab Saudi ke Qatar ke, susah tuan-tuan. Susah, keluarga dia berat lah tuan-tuan. Pasal nasab tu dia tak mau lari. Apatah lagi kalau nama-nama suku Arab yang kuat kukuh, Duaisri, Al-Afasi, macam Quran tu kan, Rashid Al-Afasi, Sa'ad Al-Ghamidi. Itu bukan saja-saja tu, itu suku yang cukup kuat tu, Ghamidi tu. Pada zaman Rasulullah lagi tu, Ghamidi, Duaisri, Al-Afasi. Tuan-tuan nak menikah tu saya kata mustahil lah, pada adat lah tuan-tuan. Susah lah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, jadi ikutlah kalau nak dapat Arab ni, Syria boleh kot lah, Syria, Palestin, mungkin Mesir mungkin lah. Tapi kalau hak yang belah Qatar, Dubai, Emirat, Saudi, susah. Susah.
Baik, negara-negara Arab yang kaya tu memang susah. Baik tuan-tuan. Kemudian jadi Khazraj ada 170. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus dan tidak pula membawa alat kelengkapan yang banyak. Sebab apa? Kenapa tak ada perancangan khusus, kelengkapan banyak? Sebab ingat 40 orang tidak ada tentera. Baik. Kuda yang dibawa pun hanya 2 ekor. Kuda 2 punya sikit. Ni dua ada 313 sehingga 317. Kuda 2 punya sikit. Sebab nak ingat nak tahan kafilah dagangnya. Baik. Milik siapa? Zubair bin Awam, sahabat Rasulullah. Yang digelar apa? Zubair bin Awam ni gelaran apa? Apa gelaran Zubair bin Awam? Hawari kan. Jadi Hawariyun Nabi. Bagi tiap-tiap Nabi itu ada Hawari, yakni teman setia. Dan Hawari dan teman setia aku adalah Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam ni dia ada kaitan dengan Rasulullah. Sebab mak Zubair bin Awam tu Safiyah, dia anak kepada Abdul Muttalib. Safiyah bin Abdul Muttalib. Muttalib ni siapa? Tok Wan Rasulullah. Jadi Safiyah ni kira Zubair bin Awam dengan Rasulullah ni sepupu lah. Sepupu belah ayah. Lebih kurang lah. Bukan sepupu jauh lah tuan. Sebab dia apa? Abdullah bin Abdul Muttalib, betul lah. Muttalib sepupu. Dan Safiyah tu kira kakak kepada ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zubair bin Awam. Baik tuan-tuan. Kemudian seekor lagi dimiliki oleh Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Jadi ada 2 saja kuda. Sementara unta yang dibawa pula berjumlah 70 ekor. Unta ada 70 ekor. Setiap seekor dinaiki oleh 2 orang atau 3 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki seekor unta bersama dengan Ali bin Abu Talib dan Marsad bin Abu Marsad Al-Ghanawi. Baik. Jadi tuan-tuan, Rasulullah naik unta 3 orang. Pertama Rasulullah, yang kedua Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan yang ketiga Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Tuan-tuan bisa tengok nama Marsad ni. Dia dibunuh dengan kejam. Tuan, semua sikit. Bukan pun tuan, habuk dia nak kata sikit hidung. Jadi tuan-tuan, Marsad ni setelah perang Badar ni, kita baca orang Quraisy ni didendam dengan orang Islam. Maka orang Quraisy buat teknik tipu macam mana? Jumpa Rasulullah, bagi tahu depa nak masuk Islam. Jadi Rasulullah pun hantar apa orang sahabat dia. Sampai di Mekah, depa bunuh kan. Bila depa bunuh, depa terus serah diri, depa tak mau. Depa panah, matilah sahabat Nabi. Baik, jadi yang selamatnya, yang ditawan 4 orang. Ni Marsad bin Marsad Al-Ghanawi tak dibunuh. Kemudian Zaid bin Dasinah, kemudian Khubayb bin Adi. Dia pun 3 orang ni. Yang lain dia 10 orang. Rasulullah hantar 10 orang untuk mengajar agama. Jadi bila apa? Hantar mereka sampai nak dekat sampai di Mekah, mereka serang. Asim bin Amir sebagai ketua, yang ni kena bunuh. Malah kepala dia dipotong. Asim bin Amir, sebab ada satu kabilah tu telah bernazar nak minum arak dalam kepala Asim bin Amir, sahabat Nabi ni. Jadi ceritanya Marsad ni cerita ni dia tak kena tangkap ni, lepas ni selang betul dia kena. Dia antara yang ditawan, Marsad, Zaid bin Dasinah dengan Khubayb bin Adi. Dan dia pun dibunuh kejam. Dibunuh dia macam mana? Bukan pancung, bukan tikam, bukan. Dibunuh kerat sikit-sikit. Seakan kerat sikit-sikit. Potong jari, tangan sikit-sikit. Potong sikit-sikit. Kejam tu ni. Ini memang betul barbarik lah tuan-tuan. Kejam. Nak bagi puas hati. Jadi potong sikit-sikit, biar mati. Tangan, kaki sikit-sikit, biar potong, biar sikit-sikit. Seksa lah sampai potong habis. Baik. Jadi cerita dia yang menariknya, tuan-tuan tahulah, antara yang masyhurnya Khubayb bin Adi ni, bila dia nak kena bunuh, kan dia sembahyang 2 rakaat. Dia tak sembahyang 2 rakaat. Khubayb bin Adi
yang menjadi masyhur orang bahas kan. Jadi boleh kita semayang sunat. Siapa-siapa yang nak kena hukum bunuh, sunat dia minta pada orang yang nak bunuh bagi dia semayang 2 rakaat. Sampai Khubayb bin Adi ni disebut, kalaulah bukan kerana aku takut, hampa kata aku ni takut mati, aku nak panjangkan semayang. Tapi takut nanti aku panjangkan semayang, hampa kata aku takut mati. Kira semangatlah tu Khubayb bin Adi. Malah Khubayb bin Adi ni waktu dia ditangkap tu, Zaid bin Dasinah, Khubayb bin Adi dengan apa? Dengan Marsad ni, ada seorang anak kabilah tu merangkak pergi kat dia. Masa tu dia tengah pegang pisau cukur. Jadi depa masa tu takut lah. Takut apa? Khubayb bin Adi bunuh anak depa. Tapi Khubayb bin Adi kata, hampa takut ke? Aku takkan buat. Khubayb bin Adi ni. Jadi ceritanya tuan-tuan, kemudian salah seorang pada depa ada lagi seorang Zaid bin Dasinah. Zaid bin Dasinah pun sama, nak kena bunuh ni, potong sikit-sikit. Dan ada satu penyataan yang cukup menarik. Waktu dia nak kena hukum bunuh tu, Abu Sufyan tanya kepada Zaid bin Dasinah, Ara'aita, ini menarik ni. Abu Sufyan tanya kat Zaid bin Dasinah, Ara'aita in kana Muhammadan fi makanikal an wa anta fi ahlik. Apa pandangan hang? Ni Abu Sufyan tanya daripada Zaid bin Dasinah yang nak kena potong sikit-sikit ni. Apa pandangan hang kalaulah hang sekarang, kalau Muhammad, ini Nabi Muhammad lah, berada di tempat hang sekarang, yang ni akan dipotong sikit-sikit, sedangkan hang bersama dengan keluarga hang. Kata Zaid bin Dasinah, dia jawab balik, dia kata, demi Allah, wallahi la tuhibbu, aku tak suka, la uhibbu anna Muhammadan yashuqu syauqatan wa ana fi ahli. Dia kata, demi Allah, aku tak suka kalaulah Nabi Muhammad sekarang ni duduk di tempat dia, dicucuk dengan satu duri, syauqatun yushaquha wa ana fi ahli, sedangkan aku duduk bersama keluarga aku. Kiranya sayang sungguh dia pada Rasulullah. Jangan kata Rasulullah duduk tempat dia. Kalau Rasulullah sekarang kena cucuk apa? Duri pun, dia duduk bersama keluarga dia, dia tak suka. Apatah lagi kalau Rasulullah duduk di tempat dia, dia duduk di keluarga dia. Bila disebut lagu tu, kata Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahada ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Oh, sedap bahasa dia guna tu. Susunan dia cantik. Makna dia apa? Aku tak pernah jumpa seseorang cinta pada seseorang seperti mana cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Kemudian Zaid bin Dasinah pun kena potong lah. Salah seorang kena potong ni lah. Siapa dia? Marsad bin Marsad Al-Ghanawi. Anak ni yang naik dengan Rasulullah ni. Yang naik dengan Rasulullah ni dipotong sikit-sikit bersama dengan Khubayb bin Adi, bersama dengan Zaid bin Dasinah. Dan potong sikit-sikit. Tapi yang menariknya bukan apa, salah seorang pada mereka, Khubayb bin Adi tu, waktu nak kena potong sikit-sikit tu, dia doa, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, kau hitung mereka sekok-sekok yang ada dalam, yang khianat nipu Rasulullah SAW. Waqtulhum badada, bunuh semua yang ada ni musuh Islam. Wala tubqi minhum ahada, jangan biar sekok pun, jangan biar sekok pun hidup. Oh, dahsyat tuan-tuan doa dia. Jadi tuan-tuan, bila dia doa macam tu, barulah dia bunuh. Kebetulan masa dia dibunuh potong sikit-sikit tu, ada seorang lelaki yang tak join lah, tapi dia ada kat situ. Kemudian dia masuk Islam. Nama dia Sa'id bin Amir. Sa'id bin Amir ni masa tu dia kafir lagi. Masa dia tengok Khubayb bin Adi kena potong sikit-sikit, Zaid bin Dasinah ni kena potong sikit-sikit, dia dengar doa Khubayb bin Adi tu, ya Allah, hitung dia sekok-sekok, bunuh sekok-sekok, jangan biar sekok pun hidup. Tapi Sa'id bin Amir masuk Islam kemudian. Yang menariknya pada zaman Sayyidina Umar, Sa'id ni nak cerita tuan-tuan, orang Islam dengan dosa dia bagaimana tuan-tuan. Sa'id bin Amir yang menariknya bukan apa, bila dia masuk Islam, dia jadi orang yang sangat saleh, zuhud. Dan Sayyidina Umar lantik dia menjadi gubernur di Hims.
Hims ni sekarang ni Homs tuan-tuan, di Syria. Hims, saya nak mal lantik dia ni jauh tuan-tuan, 1000 km, mungkin nak dekat 2000 km lah tuan-tuan. Sa'id bin Amir. Tapi yang menariknya bukan apa, Sa'id bin Amir ni orang apa, dia bagui. Tapi orang di mana, di Hims tu mengadu 3 perkara kan. Dia ni bagui, tapi ada 3 perkara yang dia tak bagui, yang kurang. Antaranya Sa'id yang saya sebut ni, Sa'id bin Amir ni dia ada masa matinya Khubayb tu. Sa'id bin Amir ni dalam sebulan dia tak keluar sehari. Jadi saya nak kata azim teruk ni, berat. Kemudian dalam kalau waktu malam panggil dia tak keluar. Waktu malam panggil tak keluar. Malam panggil tak keluar. Panggil lagu mana malam dia tak keluar. Azim kata Sayyidina Umar, berat ni. Kemudian yang ketiga, dia ni kalau duduk dalam majlis tiba-tiba dia pingsan. Azim juga, tiba-tiba pingsan. Sayyidina Umar panggil Sa'id bin Amir, sebab Sayyidina Umar ingat ini dah terbaik dah ni pilih ni. Tanya sebab apa dalam sebulan tak keluar sehari. Kata Sa'id bin Amir, baju yang ada ni sepasang sebulan dia basuh. Tuan-tuan kena ingat tuan-tuan, kita kalau pakai baju sebulan tak basuh, busuk lah tuan-tuan. Negara Arab dia tak macam tu, dia panas kering tuan-tuan. Tuan-tuan tak mandi seminggu pun dia tak busuk. Ni macam kita, tuan-tuan tak mandi 3 hari, tuan-tuan main masuk kuliah, pingsan orang sebelah. Kita lain tuan-tuan, lain cuaca. Sebulan sekali basuh baju, masa basuh tak boleh lah keluar. Sayyidina Umar lagi kagum pada dia. Ni pasal apa pula waktu malam panggil tak keluar. Kata Sa'id bin Amir, siang ni aku all out dah. Bahasa dia, bagi sepenuh masa pada rakyat. Kalau kita masuk pejabat pukul 8 pagi sampai pukul apa? 5. Yang ni tak, siang bagi pada rakyat, malam bagilah aku bersama dengan Tuhanku. Kagum Sayyidina Umar lagi. Kemudian ni pasal apa pula? Duduk dalam majlis. Satu lagi tuan-tuan, dia keluar lewat. Keluar matahari dah terbit, baru dia keluar. Keluar pada rakyat. Kata dia sebab apa? Tak ada siapa yang nak uli. Dia duduk seorang-seorang, tak ada siapa yang nak uli tepung apa semua. Dia uli sendiri, punya zuhud, makan biasa Kemudian yang ke akhir, pasal apa bila duduk dalam majlis tiba-tiba pengsan. Kata Sa'id bin Amir, sebab ketika ni adanya Khubayb bin Adi, Marsad bin Marsad Al-Ghanawi, Zaid bin Dasinah dipotong sikit-sikit. Aku teringat doa Khubayb bin Adi. Tu yang dia pengsan. Pasal apa pengsan? Takut. Inilah ciri orang beriman. Sedangkan dia maksudnya dia bukan belum Islam. Bila dia masuk Islam, dosa kan terhapus. Tapi jiwa orang Islam ni, dosa itu menghantui dia. Tu orang Islam tuan-tuan. Dia tengok dosa ni seperti sahrah, batu besar. Antaqa alaih. Orang beriman, kata Rasulullah SAW, dia melihat dosa tu macam satu batu yang besar, hampir-hampir menimpa dia. Adapun orang munafik melihat dosa ka'annahu zubab marrala anfih. Orang munafik ni dia tengok dosa lalu kat hidung dia kuih dia. Jaga-jaga dengan orang yang meremehkan dosa. Takut. Itu perangai munafik. Takut jatuh munafik sungguh. Pasal apa buat dosa? Bukannya keluar Islam pun, dia kira lagu tu. Pasal apa buat dosa? Bukan batal aqidah pun. La haula wala quwwata illa billah. Allah Ta'ala larang benda, hang boleh buat lawak lagu tu. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Baik tuan-tuan, Zaid bin Dasinah dia pingsan tiap kali dia dengar doa Khubayb bin Adi. Sambung tuan-tuan. Baginda SAW melantik Ibnu Ummi Maktum menjadi wakil baginda di Madinah. Ini tuan-tuan tahulah, sahabat Nabi yang bermata buta kan. Dia antara sahabat Nabi yang mana turunnya surah Abasa wa Tawallah, Abdullah bin Maktum. Tetapi dan dia ni tukang azan kan zaman Rasulullah. Azan subuh 2 kali. Azan subuh 2 kali. Azan pertama siapa? Allah Maktum ke Bilal azan pertama? Ya, Allah Maktum azan yang pertama kan.
Dia azan pertama. Selang beberapa minit barulah azan Bilal. Itu kita tambah as-salatu khairum minan naum. Kenapa tambah? Sebab waktu Bilal azan dia tengok Rasulullah baring. Sebab Rasulullah ni tuan-tuan, dia punya sunnah Rasulullah SAW, bila semayang malam, pas semayang malam tu antara subuh dengan sahur dengan subuh tu, Rasulullah akan berbaring menghadap kiblat. Kepala ke belah kanan menghadap kiblat. Gitulah. Itu sunnah sunnah. Tapi kita yang tak tahajud pun jangan main masjid begitu, elok baring semua. Tak payahlah tuan-tuan menghadap kiblat semua. Tahajud pun tak tuan-tuan. Ni cerita kalau kita tahajud tuan-tuan. Jadi Rasulullah rumah dia kan tepi masjid. Betul tak? Rumah Rasulullah dekat dengan masjid. Jadi Rasulullah sembahyang di masjid baring. Waktu Bilal azan tengok Rasulullah belum lagi bangkit. Maka Bilal pun tambah salatu khairum minan naum. Tu kita tambah, kita ikut Bilal tuan-tuan. Jadi zaman Rasulullah azan 2 kali subuh. Tuan-tuan sini subuh berapa kali azan? Cuba try 2 kali. Kalau lah tuan-tuan. Saya pernah sekali kat Izzuddin 2 kali azan tuan-tuan. 2 kali azan subuh. Saya silap tengok jam masa tu saya sekolah menengah sekatan 5. Saya silap tengok jam. Rupanya saya azan 1 jam awal tuan-tuan. Silap tengok jam. Kita duduk semayang tahajud pun silap tengok jam. Subuh ni azan. Rupanya silap. Member tegur, hang silap azan. Tak apalah, aku ikut Abdullah bin Umi Maktum. Tak apalah, tapi yang menariknya berapa tuan-tuan? Saya azan awal punya ramai orang main. Dia pun main tak semayang lagi. Tapi muka dia pun tak berhati ya. Saya ingat lagi tengok ustaz-ustaz saya pun tak berhati. Main tak semayang ya. Baguslah boleh tahajud. Dia azan awal suruh tahajud. Itulah saya azan awal. Sekali lah saya azan awal silap. Baik tuan-tuan, sebab itulah kita ada azan berapa kali? Azan kita panggil apa? Azan Jumaat kan? Asalnya sekali, kita buat 2. Sebab apa? Sayyidina Osman tambah jadi 2 kan? Bukan Sayyidina Osman ya. Bila Sayyidina Osman buat, seluruh sahabat setuju. Lepas zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali azan 2 kali juga. Zaman Umayyah 2 kali juga. Abbasiyah 2 kali juga. Sampai hari ini azan 2 kali. Kok ada orang kata bid'ah tuan-tuan? Saya tak tahu tuan-tuan ni mai pada mana mereka ni. Baik, jadi tuan-tuan azan 2 kali. Ini bukan bid'ah, ini adalah termasuk dalam sunnah para sahabat. Saya ingat dulu tuan-tuan ada kes bergaduh bab bid'ah lah tuan-tuan. Ni bid'ah tu tak bid'ah, sana bid'ah, bergaduh bab tu lah. Ada satu perdebatan tu, seorang ustaz tu mati dia dalam debat tu. Mati dia dalam debat tu lah. Antara dia dalam debat tu, bila dia pun tak setuju tentang azan 2 kali. Sebab Rasulullah buat sekali, Sayyidina Osman yang tambah 2 kali. Dia tak setuju sembahyang azan 2 kali. Kita bid'ah. Azan pertama bid'ah. Dia kata macam tu. Tapi saya ingat dalam debat tu, ustaz yang balas balik kata, awak hang lebih hebat pada Sayyidina Osman ke lah? Itu jawapannya. Bukan Sayyidina Osman. Bila Sayyidina Osman buat, sahabat semua yang ada zaman tu tidak ada yang bantah. Seolah-olah jadi ijma' sahabat pada zaman tu. Zaman Sayyidina Ali, zaman Muawiyah, zaman seterusnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus sampai hari ini. Tiba-tiba mai bid'ah. Ini karut dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian baginda melantik Abdullah bin Maktum. Pelantikan Abdullah bin Maktum sebagai wakil yang mengganti kedudukan baginda di Madinah ini disanggah oleh Abu Lubabah bin Abul Munzir. Akhirnya baginda telah mengganti Ibnu Maktum dengan Abu Lubabah. Jadi ada sebahagian sahabat kurang setujulah sebab Abu Lubabah mata dia tak nampak. Jadi bagaimana dia nak menjadi pengganti kepada pemimpin nombor 1 di Madinah. Jadi Abu Lubabah tak setuju. Maka Rasulullah gantikan Abu Lubabah di tempat Abdullah bin Umi Maktum. Sebab Rasulullah memang begitu tuan-tuan. Bila Rasulullah tinggal je kota Madinah, dia akan lantik siapa ketua. Ada masa dia lantik Muhammad bin Maslamah. Ada masa dia lantik inilah Abu Lubabah. Pernah ketika dia lantik Sayyidina Ali. Pernah lantik yang menjadi pemimpin sementara di kota Madinah. Baik, kemudian bendera ketua pemimpin tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mus'ab bin Umair Al-Qurashi Al-Abdari. Pasukan tentera muslim dipecahkan kepada 2 pasukan tentera. Jadi serah pada Mus'ab bin Umair
Mus'ab bin Umair, tentang boleh baca kisah dia. Bagi saya antara kisah sahabat yang menyentuh jiwa Mus'ab bin Umair lah. Cerita dia menyentuh jiwa sebab Mus'ab bin Umair ni, dia seorang sahabat, nama Mus'ab. Mana Mus'ab? Yang disusahkan, itu maksud Mus'ab. As'aba yus'ibu Mus'ab, orang yang ditimpa kesusahan. Nama pun susah kan? Mus'ab. Jadi nama Mus'ab. Jadi tuan-tuan kalau buh nama anak Mus'ab, nama Mus'ab kan? Orang yang ditimpa berbagai kesusahan. Maksudnya orang yang hebat lah, boleh tahan berbagai kesusahan. Mus'ab bin Umair ni, sebelum masuk Islam, dia seorang lelaki yang cukup handsome. Cukup handsome, pakaian dia cantik, baju dia mahal. Kalau dia main dalam satu majlis, orang akan pandang dia. Pertama orang pandang dia pasal dia memang handsome. Mus'ab bin Umair handsome. Yang kedua, Mus'ab bin Umair ni pula pakaian dia cantik. Orang kaya kan? Orang kaya. Jadi wangi, orang akan pandang dia, menarik. Bila dia masuk Islam, warga dia pukul dia. Dia masuk Islam waktu di Mekah lagi. Tapi tuan-tuan tahu, banyaknya orang Islam di Madinah, Aus dan Khazraj tu, banyak Islam kerana dia, Mus'ab. Hebat tuan-tuan, betul-betul hebat lah Mus'ab bin Umair ni. Sedangkan dia masuk Islam waktu tu dia muda lagi, Muhajirin. Jadi Mus'ab bin Umair ni, bila dia masuk Islam, keluarga dia pukul dia, malah ditanggalkan pakaian dia, belasah dia. Jadi sampai dia masuk Islam, daripada senang menjadi susah. Asal dulu handsome, pakai cantik, masuk Islam jadi susah. Semata-mata tinggal kemewahan, nama, semata-mata kerana Allah dan Rasul hebat tuan-tuan. Sanggup pergi ratusan kilometer, lebih kurang 500 kilometer ke Madinah dakwah. Sampai saya kagum tu mengapa? Sebab Rasulullah pun menangis tengok dia. Rasulullah boleh menangis tengok Mus'ab. Oh, kira hebat lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok 40 hadis akhir zaman, tak sampai itu karangan Syekh Fahmi Zamzam kan, di situ dia disebut Rasulullah tengok Mus'ab, Rasulullah menangis. Oh, dahsyat kan? Kan Rasulullah boleh menangis perjuangan seseorang. Sebab bila di Madinah tu Rasulullah tengok Mus'ab, Rasulullah kesian. Tengok Mus'ab pakaian lusuh waktu ni di Madinah, kulit kering, rasanya kulit cantik. Orang berjuang tuan-tuan, kena panas, kulit mestilah kering. Kulit daripada cerah jadi warna gelap. Kulit kering, pakaian lusuh. Tidak ada di badan dia melainkan kain yang lusuh dan baju yang lusuh. Rasulullah tengok dia menangis Rasulullah. Sebab Rasulullah tengok, ingat dia waktu di Mekah dulu, dia ni orang yang kaya, senang. Tapi kerana Islam menangis. Hadis ni pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali sampaikan, menangis tengok Mus'ab bin Umair. Kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimanalah keadaan umat Islam nanti bila dibentangkan apa dah, akhir zaman. Rasulullah sebut dah umat Islam, baju macam-macam baju ada, kemudian macam-macam hidangan. Dah satu hidangan main hidangan lain, satu hidangan lain, betul tak? Berbagai-bagai hidangan datang. Sahabat bila dengar Rasulullah sebut macam tu, Rasulullah tahu akhir zaman orang Islam akan kaya, khususnya orang Arab tuan-tuan, khususnya orang Arab, betul. Sebab tu tuan-tuan nak tengok orang paling kaya kat dunia, paling mewah, paling orang tak tahu duit belanja kat mana, dia duduk belanja merepek lah tuan-tuan, tapi Dubai lah tuan-tuan. Tengok macam mana dia habis duit. Kereta mewah pun tersadai banyak, dengan belah harimau, singa, duit banyak. Betul? Tak tahu nak buat apa duit. Orang putih nak tengok falsafah apa, makna kemewahan, kesenangan, bukan pergi Eropah, pergi Dubai. Sudah sebut dah. Jadi tuan-tuan, apa dia, malah kata Rasulullah SAW, kata sahabat bila Rasulullah sebut macam tu, sahabat kata kalau macam tu, nahnu yauma idzin khairum minal yaum. Lebih kurang macam tu lah kata sahabat. Kalau macam tu, kita pada zaman tu lebih baik pada zaman sekarang. Sebab pada zaman tu natafarrahu lil ibadah, kita boleh sibuk buat ibadah je, pasal duit dah banyak, betul tak? Sibuk buat ibadah jadilah, tak cari dunia dah. Kata Rasulullah, la antumul yaum khairum minkum yauma is. Kamu hari ini lebih baik bagi yang akan datang ni pada hari itu. Pasal apa tuan-tuan? Bila dibentangkan dunia, kita bukan sibuk cari akhirat, kita lalai dengan dunia. Ada macam tu. Tak apa, saya pendekkan cerita. Tapi Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, saya tak ingat dia dalam perang Uhud ke perang Badar dia syahid, saya tak ingat. Nanti kita tengok lah, saya tak ingat lah. Tapi Mus'ab bin Umair dia syahid perang Uhud kan? Uhud kan? Syahid. Kain tak cukup. Oh, sedih. Mus'ab bin Umair, orang yang paling jasa. Bila nak tanam tu, siap. Sedih tengok.
nak tanam dia, kain tak cukup, tutup kaki nampak kepala, tutup kepala nampak kaki, last sekali tutup kepala, kaki tutup dengan daun, ambil rumput-rumput tutup. Mus'ab bin Umair, orang yang menjual dunia untuk mencari akhirat, orang yang Rasulullah tengok menangis kerana pengorbanan dia. Allahu Akbar, hebatlah Mus'ab bin Umair masuk Islam ketika masih lagi muda dan dalam penuh kemewahan. Itu Mus'ab bin Umair. Baik tuan-tuan, pasukan tentera Muslim dipecah kepada dua pasukan tentera. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung pasukan tentera dianggoti oleh Muhajirin. Benderanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu di situ kan. Bendera pasukan Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Baik tuan-tuan, cukup sahaja itu, saya mohon maaf kalau kurangan dan sebagainya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma تفرقا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مثولا وصلى النبي محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.